Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ni. Dan insyaAllah seperti mana kita nyatakan, bila musim PKP, kita tinggalkan sementara tajuk fiqh ringkas Quran dan Sunnah yang kita biasa ambil. Kita tinggalkan sementara dan kita akan insyaAllah teruskan kepada tajuk pilihan yang berkaitan dengan apa yang kita cuba insyaAllah nak ulas. Baik. Jadi kita kali terakhir kita bincang itu, kita ambil, sepatutnya saya nak sambung tajuk Islam agama sempurna, cadangan awalnya nak sambung tajuk Islam agama sempurna. Tapi lepas daripada perbincangan dengan pihak penganjur, diorang dapati mungkin kita tukar sikit tajuk pada malam ni dan kita ambil berkaitan dengan benda yang terkini. Dia terkini banyak. Terkini bab vaksin pun ada, terkini bab sekian. Cuma yang terkini yang kita baru-baru ni dapat hantaran kawan-kawan kita share, 2 orang budak lelaki, kan, tak tahu dia punya background, penuh tak diketahui sebab dia pakai mask pun, pakai nama pun dia letak N11 dia punya jawatan kot. Dia tulis berkenaan dengan tajuk disentuh tentang Imam Bukhari rahimahullah, tentang dia meragu-ragukan bagaimana dia kata boleh Imam Bukhari hafal hadis dengan banyaknya 100,000 hadis. Ini dia sebenarnya disilap. Dia sebenarnya kalau dia nak tengok betul kepada tajuk, dia nak ragu, dia patut tengok kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih awal daripada Bukhari, untuk dia ragu-ragukan atau dia cuba dapatkan datangkan dengan tajuk tak setuju. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya lebih banyak menghafal ataupun meriwayatkan hadis berbanding Imam Bukhari dari segi hafalan. Ini berdasar pada apa yang disebutkan sendiri oleh para ulama dan juga berdasar kepada apa yang dinyatakan sendiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa dia hafal hadis 2 juta atau 1 juta, benda 1000 hadis, 1 juta hadis dengan sanad. Jadi kadang-kadang orang kita ni bila kita perhatikan dia bercakap, dia tak fikir dahulu, dan mungkin Allah alam, tapi bagi saya bila saya perhatikan balik, ada perkongsian yang kawan-kawan kita share tentang orang yang bercakap, budak yang bercakap tu, tentang Imam Bukhari. Dia sebenarnya kalau kita tengok background mereka yang cuba bercakap ni, seorang tu dia ikut program sistem kufur. Dia memang antara ahli ke Allah alam kepada kumpulan sistem kufur. Dia ada ikut program sistem kufur buat. Tahu sistem kufur? Kan kata sistem orang dia pakai nama sistem Islam, tapi saya kata sistem kufur. Bahkan kita dah dapat dekat Selangor pun dah isytiharkan dia orang sesat. So kita tak ada pening kepala pun sebenarnya untuk pertahankan. Jadi cuma munculnya daripada kalangan orang-orang muda yang tak pernah ada kepentingan dalam agama, bercakap tentang ahli agama Islam, terutamanya abang kita kata saya sangkut. Sekejap. Ada ini kena ni sikit. Saya tak pasti pasal
Abang Kai kena perhatikan balik. Saya tengok pasal banyak orang kata tak ada masalah. Dia ada orang je setengah tempat. Tak tahu kenapa. Pada segi apa, memang saya baru ni ada kawan tegur lah. Dia kata apa, kenapa bila kali start saya akan ni saya tengok orang yang hadir, dia bagi tahu suara tak ada ke apa tak ada, saya akan attentif. Saya tak ada cakap apa, buta-buta je. Saya tengok kalau orang kata tak dengar dan sebagainya kan, saya akan ni. Jadi bila Abang Kai kita kata sangkut tu kan, sebenarnya apa benda ni tak ni. Tak yalah Bigo tu orang bogil pun ada, buat apa nak suruh saya buka situ. Baik, okey, ala kulli hal kita nak fahamkan macam mana budak ni yang saya perhatikan, saya follow tiga empat hantaran, saya dapati dia memang ada terlibat lah dengan sistem kufur punya agenda ataupun gerakan. Bahkan dia ada beberapa panggil ialah hantaran ataupun dia penyertaan dia kepada sistem kufur punya program. So tak pelik lah sebenarnya kalau anda kata orang yang ikut kumpulan-kumpulan sesat macam ni akan menimbulkan syak wasangka ataupun prasangka ataupun keburukan terhadap nama para ulama ataupun sumber Islam itu sendiri. Kita pada sudut asalnya kalau kita nak bincangkan pasal tajuk kita pada ni insya-Allah adalah berkaitan dengan keraguan terhadap ahli hadis, adalah keraguan terhadap agama. Dia basic dia macam kita kena pernah terangkan dulu ketika kita bincang kitab Manhajut Talaqi wa Istidlal, tata cara penilaian ilmu dan penilaian agama. Bila mana kita nak kenal ahli sunnah ke tidak, orang tersebut kita perhatikan dia pada sunnah, bukan pada masalah Quran. Kalau sebut Quran, semua kumpulan akan mengaku ikut Quran. Dan Syiah mengaku ikut Quran, Jemaah Quran Malaysia anti hadis ikut Quran, kumpulan Qadiani ikut Quran kan. Bahkan nabi-nabi palsu yang bangsa Melayu ke atau nabi palsu bangsa mana sekalipun kan, kumpulan tarikat sesat, sufi sembah kubur, semua setuju tentang Quran. Semua akan bersetuju pada Al-Quran. Tetapi bila mana dibawa kepada tajuk penjelasan bagi Al-Quran, dekat situlah diorang akan gagal. Sebab tu kenapa kadang-kadang benda macam ni, suara-suara macam ni yang memburuk-burukkan ataupun membuat pertubuhan meragukan kita tentang keupayaan para ulama Islam ni, punca dia adalah daripada tajuk mereka ni sebenarnya nak rosakkan sumber agama. Itu asas. Tak ada siapa boleh kata tidak. Memang kata-kata dia bertujuan untuk itu. Dan memang budak tu pun hantaran kedua tu dia kata semua agama dah korup. Dia kata agama bukan kitab. Sedangkan kita dalam Quran Karim itu sendiri sebutkan bahawa kita ni suruh beriman dengan kitab. Kan, bahkan antara sifat awal orang-orang beriman tu, orang-orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, itu adalah orang-orang yang beriman dengan apa turun pada engkau, hai Muhammad, dan apa turun sebelum daripada engkau, sebelum daripadamu, dan dengan hari akhirat mereka yakin. So basically memang tak boleh ada sebarang keraguan, baik daripada kitab ke daripada sumber daripada sudut mana sekalipun sumber agama ni, tak boleh ada keraguan. Kalau kita boleh ragu satu perkara, maka kita boleh ragu pada semua perkara. Maka secara pengalaman kan, bila saya secara peribadi duk jumpa dengan geng-geng sesat, geng-geng yang tak nak solat ke, geng-geng yang macam Kahal Al-Kadzab ke, yang sekarang ni diorang bebas bergerak sebenarnya, cuma dia sorok-sorok, tak lagi berani macam hari tu. Kumpulan sesat ni, diorang akan sentiasa cuba rosakkan dahulu sumber agama. Dan perosakan sumber agama tadi macam saya sebut tadi, kalau untuk rosakkan Quran, diorang akan tahu bahawa terang-terangan mereka akan ditolak. Sebab orang tu tolak Quran, maka tolak lain. Tapi macam baru ni budak tu dia kata agama tu bukan kitab. Itu basic yang dia cakap tu dah habis rosak lah, keluar daripada Islam. Memang budak tu dah keluar daripada Islam lah. Itu jelas. Cuma kita sekarang ni yang kepada kita yang masih lagi dipanggil sebagai ahli sunnah, kita patut sedar di manakah batasan tajuk untuk bila orang tu bahaskan agama ke, nak bincang satu perkara ke, apa benda yang kita boleh sebut, kita boleh cakap, apa benda tak boleh cakap. Ataupun percakapan kita tu boleh dikatakan satu keputusan yang jelas bahawa kita punya agama telah rosak.
agama kita telah rosak. Itu basic. Sebab bila kita bincang dulu kan, bila kita kata ahli sunnah ni, dia tengok pada sunnah. Mana hubungan mereka dengan sunnah. So pasal kumpulan-kumpulan yang sesat, dia akan rosak pada bab ni. Bab Quran, dia akan setuju. Allah Ta'ala Tuhan, dia akan setuju. Tapi interpretasi bagi Quran atau interpretation berkenaan Allah Ta'ala Tuhan, dia akan start datangkan lain. Sebab bila masuk saya sunnah, ataupun yang mana kita kata apa yang Allah Ta'ala wujudkan untuk jaga sunnah ni, itu ahli hadis. Di situlah akan datangnya kita panggil penghadang yang menyekat daripada agama ini rosak. Sebab orang tu boleh baca Quran, tapi nak beramal dengan Quran, dia kena baca sunnah. Dia kena tahu apa yang ulama-ulama hadis telah nukilkan kepada kita daripada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, perakuan Nabi atau sifat Nabi SAW. Baru dia tahu cara pelaksanaan apa dalam Quran. Jika tidak, Al-Quran itu datang, Allah Ta'ala boleh saja turunkan Quran tanpa Rasul. Tak perlu Rasul, boleh je turunkan Quran seketul. Macam Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel Taurat tu secara siap. Dan bahkan memang semua kitab-kitab sebelum Al-Quran Karim diturunkan sekaligus. Bahkan Quran saja yang diberikan dengan sifat tanzil. Tanzil maksudnya turun berulang-ulang kali. Bukan hanya sekali penurunan. Bahkan penurunan dia sepanjang 23 tahun. Sepanjang 23 tahun, Nabi SAW mendapat wahyu. Diturunkan Quran daripada mula Nabi dapat wahyu sampailah Nabi wafat. Itu 23 tahun dia stretch dia punya tempoh. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain yang diberikan dengan penurunan sekaligus. So, jadi basically kalau kita faham kat situ kan, mana-mana dalam tempoh 23 tahun tu Allah Ta'ala turun ke Quran, dan di situ datangnya masalah penjelasan dan penerangan. Penjelasan dan penerangan pasal Quran Karim atau agama Islam ni tadi, dia bukan hanya sudut masalah bacaan Quran. Al-Quran Karim dibaca tapi untuk difahami dan diamalkan. So bila kita balik pada sudut itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW arahan, jangan cepat-cepat ikut bacaan Jibril alaihissalam, kerana bimbang nanti. Dia cepat-cepat ikut, dia tak sempat nak, dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala ada jamin bacaan dia atau hafalan dia. Allah nyatakan ayat 16 sampai 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau, hai Muhammad, gerakkan lidah engkau dengan Al-Quran itu supaya kau cepat dapatkan Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sehingga ke atas kamilah penghimpunan Quran itu dalam dada engkau. Jangan takut, engkau takkan lupa. Kami kumpulkan Quran itu dalam dada engkau. Wa qur'anah, dan juga kami jamin akan pembacaan Al-Quran tersebut. Mana hafalan Quran oleh Nabi untuk Nabi SAW dan pembacaan Quran dijamin oleh Allah SWT. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan Quran itu, fattabi' Qur'ana, ikutlah saja bacaannya. Ikut saja bacaannya. Allah Ta'ala jamin dah. So Nabi punya hafalan bukan macam kita. Kita kena ulang-ulang. Hafal, ulang, murajaah sebagainya. Tapi Nabi, hafalan Nabi takkan lupa. Macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan pada engkau, hai Muhammad, engkau takkan lupa. Illa masya Allah. Apa yang Allah Ta'ala kendaki untuk lupa, untuk pemansuhan dan sebagainya, untuk penambahan ayat dan sebagainya, barulah engkau lupa. Jika tidak, engkau takkan lupa. So Nabi Muhammad punya hafalan Al-Quran takkan dilupakan. Allah Ta'ala takkan lupakan, kecuali apa yang Allah Ta'ala nak gantikan. Lepas tu, itu yang kami himpunkan dada engkau. Dan pembacaan Quran pun Allah Ta'ala jamin, takkan Nabi silap baca. Kan? Kemudian ujung ayat tu, thumma inna alaina bayanah. Kemudian kat atas kami lah penjelasannya. Mana jaminan Allah Ta'ala juga bahawa penjelasan Al-Quran tu juga terjaga dan terpelihara. So kalau kita tanya balik, macam mana terpeliharanya? Itu datang dengan sunnah, datang dengan hadis Nabi SAW. Sebab tu bila kita sebut kat sini, ulama-ulama hadis ni, mereka adalah benteng utama bagi pemahaman dan juga pelaksanaan agama. So kalau dia kata orang tersebut cuba meragukan kita tentang kedudukan ulama hadis tadi. Dia kata ulama hadis ni macam ni, ini macam ni. Dia kata takkanlah boleh. Mereka mempunyai otak ingenius. Kalau andai kata anda memang tidak mempunyai otak ingenius, tak mampu buat benda berkenaan, dan diam dia lah. Memang anda tak mampu pun. Bahkan kita baru ni ada salah seorang dah beberapa bulan lepas ditunjukkan pada kita tentang seorang lelaki di Saudi Arabia, umur 25 tahun. Dia hafal 26 buah karangan yang merangkumi 30,000 hadis. 30,000 hadis, umur 25 tahun. Di test dia tahu, bila ditanya pada dia hadis
disuruh sambung hadis berkenaan, kemudian ditanya dalam kitab mana ada, siapa perawi hadis tersebut. Macam tu sekali ditanya kepada dia dan dia boleh jawab semua sekali. Ni benda ni, ini adalah benda yang Allah Ta'ala berikan. Maksud dia bila ada manusia yang punya otak yang pintar, itu tak pelik. 1 dalam 1000, 1 dalam 10,000 ke, tapi kebetulan orang yang dimaksud yang apa dalam agama Islam ni yang menjaga agama adalah orang-orang genius tadi. Sebab tu kita kadang bila ada masalah dalam masyarakat, bila jadi kes tak ada penyelesaian agama betul tadi, punca dia silap kita juga. Bila anak pandai hantar jadi doktor, jadi angkasawan, jadi sekian bila anak kita pandai. Tapi bila anak kita tak pandai, hantar sekolah agama. Zaman saya dulu, ini adalah di antara amalan masyarakat, hantar sekolah agama bila anak tak pandai. Cuma zaman sekarang ni sekolah agama kita ada yang dah dikira ada kelas lah, yang mahal, yang murah, yang ada asrama, ada sekian, yang sekolah international punya level ada. So basically berbeza sikit lah. Zaman 80-an dulu, 70-an 80-an, orang hantar anak untuk belajar agama bila mana anak ni gagal akademik, gagal, tak pandai matematik, tak pandai sains sebagainya, hantar sekolah agama. Ini salah sebenarnya, pasal balik pada asal. Semua ulama-ulama yang terlibat dengan penjagaan agama, yang terlibat dalam melihara agama, seperti Imam Bukhari, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kan semua nama-nama, kalau kita sebutkan nama-nama mereka sebagai ulama yang dikira sebagai penjaga bagi sunnah ataupun orang yang terlibat dengan ilmu hadis. Mereka adalah ulama engineers yang punyai kekuatan hafalan yang sangat dahsyat. Dan benda tu sampai sekarang kita boleh jumpa manusia yang lebih kurang macam dia. Lebih kurang macam dia. Yang baca benda sekali terus ingat. Benda tu ada, memang kita kata, saya ingat dulu ada seorang abang saya kenal. Dia belajar MRSM. Dia kata kawan dia seorang. Kawan dia, kita bagi buku, dia buka buku tu, dia simpan, terus boleh ingat apa dalam buku berkenaan. Memang otak dia mempunyai kekuatan. Dan ini kita kumpulan manusia pada zaman salafus soleh dahulu, pada zaman selepas mereka para tabi'in dan seterusnya, mereka inilah yang ke depan untuk menjaga agama. Zaman kita ni yang datang belajar universiti sebagainya, dia tidak mempunyai kekuatan sedemikian. Itu perbezaan dia. Perbezaan yang berlaku kan, kita lebih belajar teknik jawab soalan. Macam mana nak jawab soalan dan dapat markah banyak. Adapun dari segi sudut kekuatan ingatan, kekuatan hafalan tak ada. Kan macam kita pernah dengar kan kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengadu pada guru dia, dan dia Waqi' bin Jarrah bin Malih. Bila Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan, pasal dia biasa baca satu benda, dia baca sekali terus tutup, dia ingat. Satu hari dia kena baca 3 kali baru ingat. 3 kali baca baru ingat. Lalu dia pun rasa dia punya hafalan telah rosak. Ada kata dia nampak betis perempuan, ada kata macam-macam. Tapi yang pentingnya dia rasa hafalan dia rosak. Lepas tu dia mengadu pada guru dia, Waqi' bin Jarrah bin Malih. Dia tanya, dia kata syakautu ila Waqi' an su'il hifzi. Aku mengadu pada Waqi' bin Jarrah, Waqi' berkenaan dengan buruknya hafalanku. Fa arsyadni ila tarkil ma'asi. Lalu dia, Waqi' bin Jarrah, pandu aku, kan guide aku agar tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun. Kerana ilmu ni adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tak diberi hidayah pada orang yang buat maksiat. So basically kerana dekat situ pengaduan dia hanya kerana biasa baca sekali terus ingat, satu hari baca 3 kali baru ingat. Kita ni bukan 3 kali, 50 kali pun tak ingat-ingat. 5 kali ingat. Kan? Dah baca banyak kali pun masih lupa lagi. Kan? Kalau kita nak test, kadang-kadang test surah Al-Bayyinah pun sangkut, mesti tak lepas. Banyak percentage. Jadi kalau dia kata daripada 10 orang kita test, 3 orang ke 4 orang ke akan biasanya yang boleh ingat 1 2 3 4 orang je. Yang 7 lagi 7 orang lagi akan lupa. Tak boleh baca dengan elok sampai habis surah Al-Bayyinah kan. So basically kalau kita nak faham kat sini, memang itulah kumpulan manusia yang wujud, yang Allah Ta'ala adakan mereka, yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni penjaga bagi agama. Sebab Allah Ta'ala munculkan mereka ni, jadikan mereka wujud untuk jaga agama. Dan memang sebab Allah Ta'ala jamin agama terjaga, tapi bukan cara jaminan tadi dengan cara adanya manusia yang Allah Ta'ala wujudkan untuk datang menjaga agama. Macam Allah Ta'ala nak beri hidayah pada manusia, Allah Ta'ala wujudkan, utuskan Rasul. Allah Ta'ala boleh saja kan, kalau kita kata dari segi dari langit ketujuh, Allah Ta'ala boleh seru manusia ni sampai kata, "Hei manusia," boleh je. Tapi dalam masa sama kat sini Allah Ta'ala utuskan para rasul, turunkan kitab untuk beri hidayah kepada manusia. Dan
Dan memang kita kata dari sudut tu, di sinilah tajuk sebenar. Bila kita tengok ada orang tu macam permainkan, atau dia cakap bukan-bukan tentang para ulama hadis, sebab terutamanya sebenarnya pasal bukan yang lain tak termasuk. Sebab bila sebut tentang ulama hadis ni tadi, dia adalah dalil penjelasan bagi Al-Quran. Kalau dia kata orang tu bab fiqah tadi, dia tak setuju dengan para ulama tadi. Dia kata ulama ni bagi pendapat ni saya tak rasa bagus, ataupun rasa macam tak betul, atau rasa macam kurang kuat, atau rasa macam tak nak pakai. Ijtihad dalam tajuk tersebut terbuka. Tapi dengan kita tanpa pencelaan lah, kita tak setuju, boleh je. Macam ni Imam Syafi'i rahimahullah, dia ada ijtihad sendiri daripada berbanding guru dia. Imam Malik bin Anas cakap A, dia cakap B, boleh je, tak ada masalah. Tanpa penghinaan, tanpa merendah-rendahkan akan guru dia. Boleh je dia tidak setuju dengan apa yang guru dia cakap. Tapi dalam masa sama yang kita sebutkan, ilmu hadis ni sendiri secara keseluruhan, ulama hadis yang bekerja, yang praktis ilmu hadis, yang mana ia adalah sumber kedua agama, dan bahkan ia adalah penjelasan bagi agama, penjelasan bagi dalil-dalil Al-Quran. So kalau kita buang yang ini, dia masalah besar. So, balik pada asal, sebab tu kita tengok orang-orang yang cuba tegur, cakap bukan-bukan pada agama ni, pada para ulama hadis ke, mereka ini sebenarnya adalah cuba merosakkan sumber agama. Itu je. Dia cuba nak bagi ragu-ragu. Kadang-kadang tak pandai pun, kan? Orang yang cakap tak pandai pun. Mungkin kalau suruh apa, baca ayat lazim pun mungkin gagal. Mungkin baca Quran pun dia merangkak, kan? Tak lancar pun. Tapi cuba nak bercakap atau masuk dalam bidang yang bukan bidang dia. Dalam bab lain semua orang akan mengelak. Contoh macam kalau saya tak gerti tentang mekanik, kan? Tak gerti tentang perbaikan enjin kereta, saya tak akan bercakap. Kalau orang tanya pendapat saya diam. Macam aircon kalau rosak, saya beli dah barang nak baiki aircon tersebut. Tapi nak pasang, nak buka kan, saya tengok macam ni buka ni kan jatuh ni ke, hilang skru lah, terlebih ketat skru ke. Kadang-kadang kita buat kerja-kerja macam apa, buka-buka komputer sebagainya, kita kadang menyesal juga. Kadang-kadang kan, bila lubang skru tu rosak, kita gunakan tenaga yang lebih. Berlaku. Dan kita kalau aku bagi pakar buka kan baik. Kalau aku buka sendiri jadi macam ni lah. So basically kalau kita bukan ahlinya, kita diam lah. Tapi dalam sudut kehidupan, memang manusia akan diam. Tapi mutakhir ni, yang tajuk agama memang dah sejak dari dulu lagi lah. Memang orang bukan ahli akan cuba masuk dalam bidang agama. Ahli politik tak reti agama, cakap pasal agama. Menteri tak tahu agama, cakap pasal agama, kan? Semua sekali orang-orang yang bukan Islam pun nak cakap pasal agama Islam. Semua orang akan cuba bercakap. Semua orang akan cuba masuk campur dalam hal agama. Yang dia bukan ahli pun cakap. Tapi kalau mutakhir ni tambah lagi lah perubatan. Orang yang bukan ahli perubatan akan masuk dalam bidang perubatan. Dia buka Google, dia type, kemudian dia kata vaksin haram. Vaksin ni akan buat mati. Vaksin mati dalam 2 tahun. Semua ni akan muncul lah bila manusia ni tak reti menghormati akan disiplin ilmu. Benda bukan bidang kita, betul. Ada mungkin ada orang akan cakap, dulu kami Pak Asatizah masuk campur dalam hal psikologi, masalah jiwa. Bila kita katakan berkenaan dengan apa ubat penawar bagi sakit jiwa ni, kita kata kita orang yang ada masalah jiwa ni, stres dan sebagainya, Islam akan datang dengan solution. Ketika kami cakap macam tu kerana Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, menyatakan bahawa Quran tu syifa lima fis sudur. Quran adalah penawar apa dalam dada. Sebab tu kami masuk campur. Kalau buat masakan, kami tak masuk campur. Enjin kereta ke, bedah orang ke, kami tak masuk campur. So apa yang memang ruang Allah Ta'ala beri pada kita dan tajuknya, kita bincang lah. Apa bukan, kita diam. Bukan bidang kita. Tapi pada sudut asalnya memang kita kata benda ni memang berlaku kerap lah. Ini bukan pertama kali dan bukan terakhir. Bukan pertama, bukan terakhir. Orang yang bukan ahli akan bercakap. Macam Dr. Kasim Ahmad kan. Dia bercakap tentang tajuk. Dia bukan ahli agama pun. Bahasa Arab tak reti. Tapi bercakap tentang hadis ni ada masalah, ini tak boleh dipercayai. Macam Abu Hurairah hafal banyak daripada sahabat-sahabat yang lama Islam. Dia cuba timbulkan keraguan tadi. Punca dia untuk rosakkan je. Dia sendiri tak faham pun. Dia Kasim Ahmad kan, Allah Ta'ala burukkan dia. Okay, dia ketika mana tahun waktu tu dekat waktu tu Tuan Guru Hashim Ghani, Mahat Tibak Sunnah Kuala Pilah tu, Negeri Sembilan, masih lagi hidup. Diorang ada perdebatan dekat Madrasah Ulum Al-Syariah. Waktu dulu pakai Datuk, sekolah tempat saya datang belajar, mula belajar bahasa Arab.
Saya dengar cerita daripada guru saya yang mengajar saya bahasa Arab dekat sekolah tu. Dia kata Kasim Ahmad tak reti apa. Bila kami tanya berkenaan dengan apa kitab tafsir rujukan dia ketika dia bercakap dan sebagainya, dia tak tahu. Dan bahkan semua rujukan dia bahasa Inggeris. Saya ketika tu saya pelik juga, macam mana ustaz saya yang mengajar sekolah tu duk cakap pasal Kasim Ahmad. Rupa-rupanya ada cerita lama. Cerita lama dia adalah zaman tu tak ada rakaman video, tapi berlaku perdebatan, dan dalam perdebatan tersebut Kasim Ahmad kalah dan menangis. Tak boleh jawab. Bila Ustaz Hashim Ghani rahimahullah balas pada dia hujah-hujah dia. Tu dia bukan ahli agama pun untuk bercakap pasal agama, dia tak tahu bahasa Arab pun untuk bincang. Kalau kita bagi pada dia sumber untuk kita bahaskan, tak layak pun untuk bincang. Tapi dekat sini yang kita sebagai ahli sunnah kena perhatikan dan jaga-jaga, sebab zaman kita sekarang ni memang banyak orang yang akan cuba untuk masuk campur dalam tajuk agama, tajuk sumber agama, tajuk orang yang jaga sumber agama, untuk tujuan dia merosakkan akan agama itu sendiri. Dia kononnya macam lebih bijak berfikir, kononnya dia kata. Saya berfikir dengan cara akademik. Dan bila saya sebut ahli hadis, saya kata tak letakkan ulama secara umum. Pasal bimbang nanti ada orang kata bila kita tak setuju dengan ahli kalam, ulama ahli kalam, maka kita macam termasuk sama. Tak, kita tumpukan kepada ahli hadis sebab mereka lah penjaga bagi pemahaman sebenar bagi agama. Adapun ahli kalam dia ambil Aristotle punya fahaman untuk faham dalil agama. Ini Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah, guru kami dulu dekat Yaman, orang Iraq, pengarang kitab Al-Wajih fi Usul Tafsir dan banyak kitab lain. Dia kata dia ada salah satu karangan dia kata pelik, macam mana boleh umat Islam ni ambil daripada bukan Islam pemahaman untuk memahami akan dalil dari nas Quran dan hadis. Sedangkan Quran dan hadis bukan turun dengan bahasa Greek, bukan turun dengan filosofi punya kaedah. Kita ambil filosofi punya kaedah untuk faham Quran dan hadis. Dia kata tak boleh. Satu benda yang sangat mustahil. Tapi itulah yang berlaku pada masyarakat kita. So basically kena faham kat situ. Baik. Memang kita telah tahu bahawa para ulama adalah pewaris para nabi. Dan mereka ni, para ulama ni adalah makhluk paling utama, paling afdal selepas para rasul. Memang kita dah sebut selepas para rasul, para nabi, yang paling utama selepas tu adalah para sahabat Nabi SAW. Tapi dan para sahabat Nabi yang paling utama tu adalah yang berilmu lah. Sebab kita tengok para sahabat tadi, kemuliaan mereka, kehebatan mereka tadi bukan hanya untuk cerita, tapi untuk kita turuti, untuk kita jadikan tauladan. Sebab mereka ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan menyambung kerja para nabi. Para nabi dah tak ada nabi selepas Muhammad SAW. So para sahabat datang, mereka adalah pewaris bagi perkara tersebut. Sebab tu kita tumpukan kepada lafaz ulama tadi. Bila sebut ulama, dah ingat. Ulama pada zaman kita sekarang bukannya yang duduk dekat sini pakai serban, pakai sempang, bukan. Ulama ni mula-mula sekali kita kena hormat atau kita kena depankan adalah para sahabat Nabi SAW. Kemudian second generation lepas tu para tabi'in. Kemudian tabi'in and so on, sampailah kepada melintas dengan ulama-ulama hadis, ulama tafsir, ulama fiqh dan seterusnya. Yang pentingnya kita kena faham rentetan cara tersebut. Banyak orang zaman kita sekarang ni bila kita sebut tentang, kita tegur kesalahan pendapat ke, kesalahan ijtihad ke, kita katakan benda tak betul ke, dia kata ada ulama kata boleh, kita kata benda tak betul ikut hadis. Awak lawan ulama ke? Kita tak lawan. Kalau ulama tu lawan Nabi, kenapa kita nak ikut ulama tersebut? So tu kena jaga sikit, kena perhatikan betul-betul. So bila sebut para ulama, para pewaris para nabi kan, mereka adalah orang-orang yang paling afdal selepas para rasul. Kerana mereka ni adalah seperti pelita lah, seperti satu lighthouse kan, yang menerangi untuk manusia dalam kegelapan kejahilan. Dan mereka ambil tangan manusia, bawa kepada jalan petunjuk dan juga jalan hidayah. Dan mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah Ta'ala, paling berjaga-jaga terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat ke-28. Ayat ke-28 Allah Ta'ala nyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takutkan Allah dari kalangan hamba-hambanya, itu para ulama. So memang bila kita sebut tentang tentang masalah ahli hadis terutamanya, mereka lah orang yang paling jaga tentang lafaz hadis Nabi, paling ikut hadis Nabi SAW kan. Bahkan kalau kata contoh macam janggut ke tak ni kan, dia hafal hadis tentang janggut, dia takkan gunting janggut dia, takkan dia cukur janggut dia. Itu sikap dan sifat yang ada pada mereka, takkan mereka buat sedemikian. Okay. Jadi mereka itu asas. Okay. Dan dikatakan kat sini
Dia orang para ulama ni, terutama ilmu ahli hadis mereka adalah pembawa atau pembawa bagi ilmu dan juga penjaga bagi syariat. Mereka takkan serupa dengan orang lain sebab kedudukan mereka sebagai pembawa ilmu. Mana ilmu, pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya la yurisu dinar wal dirhama, dan tapi para anbiya tidak mewariskan dinar atau dirham. Wa inna ma yurisu hadzal ilm, tapi dia para anbiya mewariskan akan ilmu ini, itu ilmu agama ni. Maka barang siapa mengambilnya, maka telah ambil dengan habuan yang terbesar. Kan? Tak payah cari tongkat Musa, tak cari cincin Sulaiman, tak payah cari benda-benda berkenaan. Carilah apa ajaran yang tinggal kepada para nabi tadi, itulah yang sepatutnya diteruskan. So yang meneruskan benda ni adalah para ulama lah, yang menjaga, yang sibuk tentang kata-kata Nabi, sibuk tentang perbuatan Nabi, sibuk tentang solat Nabi macam mana. Inilah yang sepatut kita tumpukan. Dan mereka takkan serupa dengan orang lain. Kalau Allah nyatakan dalam Quran surah Zumar ayat ke-9, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Soalan ini rhetoric question. Jawapannya tidak. Takkan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak tahu. Mana mungkin ada serupa. Dan Allah Ta'ala telah angkat kedudukan para ulama. Para ulama yang menjadi pewaris Nabi ni, dan Allah Ta'ala tinggikan kedudukan mereka. Dan ni zahir dengan nyata dan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-18. Al-Imran ayat ke-18 Allah Ta'ala nyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Telah bersaksi, menyaksikan Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan dia, dan para malaikat juga menyaksikan, dan orang memiliki ilmu juga akan terus lurus saksama menyaksikan untuk itu. Itu penyaksian mereka adalah la ilaha illahu, tiada ilah kecuali Allah Ta'ala, al-azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijak sana. So itu kerja mereka. Memang kita kata Allah Ta'ala angkat kedudukan para ulama. Jadi Allah Ta'ala gandingkan, kan, bila Allah Ta'ala gandingkan, siapa Allah Ta'ala gandingkan dengan dirinya dan malaikatnya dalam penyaksian, penyaksian tentang tauhid dan kebenaran, maka wajib kita muliakan dan kita hormati. Allah Ta'ala angkat mereka, kita nak jatuhkan, kenapa? Tapi oleh kerana di sini ada timbul kumpulan manusia yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kelemahan iman, dan juga lidah yang yang lancang. Kalau zaman dulu ni tangan yang tak ada masuk, kalau zaman sekarang jari dia menulis dengan apa yang dia tulis. Jadi dia alihkan daripada dia sibuk dengan benda yang patut dia sibuk, kepentingan. Kalau dia masih belajar, dia sibuk dengan pelajaran dia. Kalau dia kata dia seorang yang miskin, sibuk cari harta ke, apa kesibukan sepatut dia tumpukan, kepentingan yang patut dia tumpukan. Dia boleh alihkan ketumpuan dia daripada benda yang patut dia sibukkan. Contoh macam fisik dan kufur. Contohnya kan, dia tak sibuk berkenaan dengan masalah wanita punca zina. Macam kadang dia sibuk pertahankan hak anak-anak luar nikah, patut di-bank kepada bapa yang sama dan sebagainya, dah dia cakap yang tu. Tapi dalam masa sama, bila berlaku punca-punca penzinaan, kumpulan ni tak cakap apa pun. Dia sibuk nak pertahankan wanita dan kes masalah poligami. Tapi wanita dijadikan hamba seks dan sebagainya, atau dijadikan barang mainan, dijadikan barang-barang diperdagangkan, dijadikan barang promosi barang. Kalau kita pergi pasar raya, kadang tak jijik nak pergi, kita nak tengok kereta, dia letak kereta tengah-tengah, macam dekat orang utama kadang telefon, dia tayang barang baru, tiba-tiba datang amoy pakai seluar pendek datang dekat kita untuk promosi barang. Kita nak jual kereta lah, jual barang. Orang perempuan tu buat apa? Kenapa nak jadikan barang hiasan kepada kereta tersebut? Beli kereta dapat orang ke? Tapi di sini tak pernah nampak kan kumpulan hak asasi wanita ke, kumpulan yang yang sesat ni datang untuk mempertahankan kononnya maruah wanita. Takkan anda jumpa. Diorang akan sentiasa buat kerja merosakkan agama sahaja. Sebab tu secara peribadi yang kita perhatikan nampak dengan jelas, punya banyak benda boleh ditujukan dia punya kesungguhan. Dia sibuk lawan tentang hukum agama, sibuk tentang agama ni bukan milik para ulama saja. Dia kata agama ni milik semua, Quran milik semua. So milik semua, tapi dia tak layak pun untuk membincangkan Quran. Dia nak datang interpret Quran suka hati. Jadi kalau kita tanya dengan dia kan, bila saya pernah jumpa seorang abang tu,
meninggal lah. SWT yang ni pasal dia solat balik, SWT ampunkan dia. Dia saya kata dengan dia, saya waktu argument tu saya cakap dengan dia pasal nak fahamkan dia, pasal dia sibuk nak terjemah interpret Quran ikut suka hati dia. Saya kata bang, kalau lah rumah kawan kita ni, saya kata di kawan kita ni dia ada apa, dia ada agreement. Dalam agreement tersebut tercatatlah apa benda yang tercatat tentang berapa bulan, apa benda sebagainya, agreement dia buat. Kalau saya bagi agreement tu dekat abang, saya kata, abang boleh tak terjemahkan ataupun interpret suka hati? Dia tak boleh. Dia accountant kan. Dia tak boleh. Saya kata kenapa? Tak boleh sebab saya tak tulis perjanjian tersebut dan saya bukan ahli undang-undang. Sebab benda ni kan ahli undang-undang saja yang tahu berkenaan dengan masalah klaus-klaus apa yang dikatakan sebagai apa? Sebagai apa, perjanjian kan. Jadi bila dikatain tu, saya tanya dia balik. Pasal dia sibuk nak interpret Quran suka hati, saya kata sejak bila abang jadi ahli Quran? Sejak bila abang jadi ahli Quran? Abang tak terima Quran sendiri kan? Tak. Kan abang faham bahasa Quran? Tak juga. Jadi kenapa abang nak bincang tentang Quran macam mana abang jadi konon macam ahli? Dia orang tak layak, dia patutnya tumpukan dia punya kesungguhan pada benda lain. Tapi dia sibuk. Okay. Dia tujukan ke usaha dia dan dia sia-siakan waktu dia. Okay. Dalam mencela dan juga memburukkan serta merendah-rendahkan serta memperbodohkan para ulama umat ini dan juga orang-orang yang ikhlas di kalangan umat Islam. Yang mana golongan ni ulama tadi macam Imam Bukhari, ya, ulama-ulama hadis contohnya kan, mereka ni telah nazarkan, telah korbankan atau telah wakafkan diri mereka. Memang diorang nak wakafkan masa mereka, waktu mereka, mana ada untuk orang lain. Masa mereka untuk ilmu, masa mereka untuk agama. Sibuk mereka ni dengan mencari hadis, mempelajari hadis, mengkaji hadis untuk pastikan bila dipersembahkan kepada orang ramai, hanya yang sahih saja sampai kepada masyarakat. Yang patut mereka ikuti dan bukannya yang keliru. Yang pasti, bukan yang tak pasti. Ini kerja para ulama tadi, dia habiskan waktu. Ada yang tak pernah berkahwin pun, tak sempat berkahwin. Dan sibukkan dengan usaha menyebarkan ilmu. Macam Imam Nawawi rahimahullah, Ibn Taymiyah rahimahullah, Imam As-Sayuti rahimahullah. Yang mereka ni tak pernah sempat kahwin. Bukan tak nak kahwin, tak sempat nak kahwin. Dan kesibukan dengan ilmu. Yang mereka ni nazarkan diri mereka ni kepada menjaga kan akan apa batasan agama serta memandu umat Islam, mengingatkan orang-orang yang lalai. Maka jenayah kepada para ulama sebenarnya, terutama ulama hadis, adalah dia adalah satu carikan kepada agama. Agama orang tu dah koyak. Ni orang-orang yang koyak agama. Dia macam Yahudi tu koyak kan. Ni koyak juga. Geng koyak. Dia agama dia dah rosak. Dah tercarik. Sebab sebaik saja dia tolak para ulama tadi dengan dakwaan-dakwaan telah dia confusekan. Macam mana boleh hafal banyak? Kita ada manusia sampai sekarang yang hafal banyak. Kenapa kita nak timbulkan tajuk? Kan kalau kita macam kalau bawa depan dia sekalipun, apa hafalan Imam Bukhari, dia tak boleh check pun. Dia tak bincang pun. Macam kes budak yang pemuda yang kita kata dekat Saudi tu, yang dia hafal kan, bila guru dia tanya soalan hadis. Kita yang belajar hadis, kita dengar dia sebut tu, kita takjub sebab kita tahu hadis tu kita pernah baca dan kita pun terlupa nama sahabat Nabi yang riwayatkan. Bahkan kitab mana kita baca pun kita tak ingat. Tapi dia ingat, disebut. Bahkan kami para asatizah boleh check balik apa benda dia kata. Tapi kita bagi kisah ujian, test yang diberikan kepada orang muda tersebut tentang hafalan hadis dia, kita bagi pada geng-geng yang pelik-pelik ni, geng liberal ke, geng yang kononnya nak bercakap-cakap tentang agama. Rasa-rasa dia boleh check boleh. Dia tak boleh baca kitab Arab pun. Kita bagi dari satu library. So cari buku tersebut pun dia takkan jumpa. So kenapa dia sibuk nak berkata tentang para ulama tadi? Kenapa? Pasal kita sekarang sudut dia adalah kenapa nak sibuk rosakkan sumber agama. Cari kekeliruan kat situ kononnya. Mana kita nak kelirukan? Ini benda-benda yang sebenarnya cuba dibuat untuk merosakkan agama. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Aqidah Tahawiyah beliau, jilid 2, 740. Dia kata apa? Wa ulama'us salafi minas sabiqin wa ba'dahum minat tabi'in. Dia kata para ulama salaf di kalangan orang yang terdahulu dan siapa sudah mereka di kalangan para tabi'in,
ahlul khairi wal athar. Mereka ahli kebaikan dan juga ahli asar, ahli hadis. Wa ahli fiqhi wan nazar, dan dia adalah ahli bagi kefahaman dan juga perbincangan atau perbahasan. La yuzkaruna illa bil jamil. Mereka takkan disebut kecuali dengan kebaikan sahaja. Wa man dzakarahum bis-su', barang siapa yang sebut mereka dengan keburukan, fahuwa ala ghairis sabil, maka dia bukan di atas jalan yang benar. Dia bukan di atas jalan Islam. Automatik. Tu siapa pening kepala. Tak payah pening kepala. Bila orang cakap je, habis. Macam Syiah kan cakap buruk tentang para sahabat, habis. Tak ada gunanya mereka punya akidah. Dia Muslim tapi sesat. Tu je lah. Muslim tapi sesat. Nak orang yang rosak agama dia. Apatah kalau dia kata orang tu menafikan salah satu usul daripada usul agama. Jadi ini kita kata kerusakan berlaku. Yang disebut oleh para ulama. Okay. Kerana ini salafus salih. Salafus salih dahulu memperingatkan daripada mencela ataupun memburuk-burukkan para ulama serta membuat pertuduhan pada mereka. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Hafidh Ibn Asakir, Al-Hafidh Ibn Asakir dan kitab beliau Tanbih Kadhbul Muftari, peringatan tentang pembohongan orang yang buat penipuan, musyrik 28. Dia kata apa? Wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, SWT taufikkan engkau dan juga taufikkan kita dan engkau, kami dan kamu kepada keredaannya. Waja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Dan SWT jadikan kita di kalangan orang yang takutkan dia, takut kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada dia sebenar-benar ketakwaan. Ketahuilah anna luhuma al-ulama'i masmumatun. Ketahuilah bahawa daging para ulama adalah beracun. Ini merujuk kepada ayat surah Al-Hujurat kan, ayat ke-11 kan. Allah Ta'ala nyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat satu sama lain. Bila orang tu mengumpat, Allah Ta'ala berikan gambaran dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Adakah suka seorang kamu untuk makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtum, kamu pasti tak suka kan akannya. Jadi bayangkan kalau orang tu mengumpat orang biasa berdosa, mengumpat para ulama atau mengatakan keburukan pada para ulama, dia adalah seperti makan daging para ulama tadi. Dan daging para ulama adalah beracun. Ya. Dan wa'adatullah fi hatki astari muntaqisihim ma'lumah. Dan kebiasaan, adat yang biasa yang Allah Ta'ala biasa buat pada orang yang merobek akan tabir, tabir-tabir merendah-rendahkan mereka adalah sangat jelas. Ya. Mana Allah Ta'ala, kebiasaan Allah Ta'ala adalah merobek tabir orang yang merendahkan para ulama ni sangat diketahui. Li'annal waqi'ata fihim bima hum minhu bura'u amrun azim. Kerana sesungguhnya membuat pertuduhan kepada para ulama tadi, terutama ahli hadis, dengan apa mereka bersih daripadanya, ia adalah perkara yang sangat dahsyat, sangat besar. Wattanawulu li'a'radihim bizawri wal iftira' muratta'un wa khiyamun. Dia kata dan menyentuh kepada maruah mereka dan pembohongan, dengan penipuan dan pembohongan adalah bencana dan juga kemalangan. Wal ikhtilafu ala man ikhtarahu Allah minhum li na'shil ilmi khuluqun zamimun. Dan menyanggahi sesiapa yang telah pilih di kalangan mereka untuk untuk penyebaran ilmu adalah satu akhlak yang tercela. Ini sangat jelas daripada para ulama nyatakan. Telah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dia sebut demikian juga dalam kitab Al-Mu'idu fi Adabil Mufidu wal Mustafidu. Nama kitab dia dalam kitab berkenaan muka 71, dia kata apa? Telah diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan kitab berkenaan bahawa beliau berkata, luhumul ulama'i masmumatun. Daging para ulama adalah beracun. Man syammaha marida, barang siapa menciumnya dia akan sakit. Wa man akalaha mata, barang siapa yang makan dia akan mati. Dan mati yang kita maksud sini adalah yang paling teruk adalah matinya jiwa dan rosaknya akan iman seseorang. Ya, seorang. Dan benar adalah seorang yang berkata, dia kata luhum ahli ilmi masmumatun. Daging ahli ilmu ni adalah beracun. Wa may yu'adihim sari'ul halaki, barang siapa yang melampaui terhadap mereka, membiasakan terhadap daging para ulama ni, dia segera sangat binasa. Fakun li ahli ilmi aunan wa in,
maka jadilah engkau untuk ahli ilmu sebagai pembantu. Sekalipun adai tahum yauman, sekalipun kau pernah memusuhi mereka sekali. Fakhudh ma ataka. Dan jika engkau memusuhi mereka satu hari, maka ambillah apa yang datang kepada engkau. Terimalah balasan kau. Imam Malik Malik bin Dinar, Imam Malik bin Anas, Malik bin Dinar, salah satu tabi'in, dia kata, kafa bil mar'i khiyanatun, memadai untuk seorang tu sebagai pengkhianat. Ayyakuna aminan lil khawanah, bahawa dia menjadi pembantu untuk para pengkhianat. Wa kafa bil mar'i syarra, memadai seorang tu buruk atau kejahatan. Alla yakuna salihah, bahawa dia tidak jadi seorang yang soleh. Wa yaqa'u fi salihin, namun dia pergi tuduh bukan pada orang-orang yang soleh. Yang Syu'abul Iman Imam Baihaqi, yang Syu'abul Iman Imam Baihaqi, datang kata Malik bin Dinar, dia kata memadai seorang manusia tu pengkhianat, dia menjadi penolong pada orang pengkhianat. Dia memadai seorang tu kejahat, bahawa dia tidak soleh, namun dalam masa yang sama dia berikan kata-kata buruk pada orang yang soleh. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam Nubala, ini nukil kat Imam Zahabi, dia kata Abdullah bin Mubarak, dia kata man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratuhu, barang siapa merendah-rendahkan para ulama, maka telah hilanglah akhiratnya, habis dah, akhirat dia habis. Wa man istakhaffa bil umara'i zahabat dunyahu, barang siapa yang merendah-rendahkan terhadap pemerintah, maka habis binasalah dunia dia. Wa man istakhaffa bil ikhwani zahabat muru'atuhu, dan barang siapa yang merendahkan tentang saudara, maka akan hilanglah maruah dia. Orang dia memang kita panggil apa, ini antara keadaan yang biasa, tapi yang kita nakkan adalah masalah merendahkan para ulama. Berkata Abu Sinan Al-Asadi rahimahullah taala, dia kata idza kana talibul ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fid din yata'allamu al-waqi'ati wa yata'allamu waqi'ata fin nasi mata yaflahu mata yuflihu. Dia kata sekiranya seorang pelajar ilmu, sebelum dia belajar satu persoalan daripada agama, tapi dia belajar untuk cara buat cakap bukan-bukan pada orang, apa lagi para ulama, bilakah dia akan berjaya? Jadi kalau kita perhatikan kata-kata para ulama tentang perbuatan bercakap tentang para ulama ni sangat banyak dikumpulkan. Imam Ahmad Al-Azra'i, rahmatullah taala, dia kata apa? Al-waqi'atu fi ahli al-ilmi, perbuatan pertuduhan atau kata-kata buruk terhadap ahli ilmu, terutama orang-orang yang hebat di kalangan mereka, min kaba'iriz dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar. Dan kita Ar-Raddul Wafir, mungkin surat 197, disebut berkenaan Ahmad Al-Azra'i, dia kata macam tu. Termasuk di antara dosa. Sebab kalau kita lihat balik pada sudut macam tadi kan, ahli hadis terutamanya, bila orang tu cuba ragukan tentang ahli hadis, masa dia rosakkan agama lah. Dia akan rosakkan agama, dan rosak agama ni adalah perkara yang salah dan besar dan jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah yang layak balasan bagi orang yang membuat pertuduhan pada para ulama dengan celaan ataupun pertuduhan yang bukan? Okay. Pertama, layak untuk dia nama kefasikan sesudah mana dia sempurna iman. Dia layak untuk nama kefasikan sesudah mana dia sempurna iman. Kalau dia memang beriman, kemudian dia buat macam tu juga kan, maka dia layak untuk kena tadi ayat tentang mengumpat tu ayat 12 surah Al-Hujurat. Okey. Baik. Dia kata sini dalam firman Allah Taala surah Al-Hujurat ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah mengejek-ngejek, mempersenda-sendakan satu kaum yang lain. Bimbang-bimbang orang berkenaan lebih baik daripada mereka yang mengejek atau mempersendakan. Wala nisa'um min nisa'in, janganlah juga wanita mempersendakan dengan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bimbang wanita yang dipersendakan lebih baik daripada mereka. Wala talmizu anfusakum, yang kamu hinakan diri kamu. Wala tanabazu bil alqab, yang kamu melemparkan dengan gelaran-gelaran. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, itu adalah sebut buruk nama kefasikan sesudah mana sempurna iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa tak bertaubat maka mereka lah orang-orang yang zalim. Melayaklah kalau kita gelar orang tersebut dengan pencela para ulama ke, kita kata orang yang tak ada adab ke, tak ada masalah kat situ. Mereka memang layak untuk digelar sedemikian kerana tidak ada mereka ni beradab dengan para ulama. Okey. Kedua,
dia telah meletakkan atau membuat akan satu sunnah atau satu tauladan yang buruk. Maka tauladan buruk yang dia buat tadi seperti meragukan tentang para ulama hadis atau buruk tentang sumber agama. Maka ke atas dia dosa perbuatan dia dan dosa orang beramal dengan amalan dia sampai hari kiamat nanti. Ni macam yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, nyatakan ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Orang menunjuk kepada kebaikan seperti melakukannya. Demikian juga orang menunjuk kepada keburukan seperti pelakunya. Ya. Macam dalam surah apa, Yasin ayat ke-12 kan, Allah nyatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu, kami tuliskan apa mereka buat dan kesan-kesan mereka. Mana bukan hanya perbuatan mereka, kesan perbuatan mereka pun akan dicatatkan. Benarlah seorang penyair yang berkata, wa ma min katibin illa sayalqa ghadatal hasyri ma katabat yadahu. Tidak ada penulis kecuali pasti dia akan bertemu esok pada hari pembalasan, hari perhimpunan, apa ditulis oleh tangannya. Fala taktub bikaffika ghairu syai'in. Ya. Dia kata maka jangan kau tulis dengan tangan engkau benda yang tidak ada, benda tiada. Yasurruka fil qiyamati antarahu. Yang benda yang janganlah kau tulis dengan tangan engkau sesuatu selain benda yang akan gembira engkau pada hari kiamat nanti engkau melihatnya. Mana kalau anda kata orang tersebut, kalau anda kata dia buat sebarang tindakan kan, dia menulis bukan-bukan zaman sekarang lah, pakai type kan, keyboard warrior kan, ajak jumpa tak berani kan. Tapi kita kata bila buat benda bukan-bukan berani, cakap bukan-bukan ataupun tulis bukan-bukan, semua berani kan. Pasal memang diorang akan sentiasa cuba untuk kononnya tunjukkan kebebasan bersuara kan. Kita kalau orang bebas bersuara, kita pun bebas untuk mempertahankan ulama kita. Kita bebas untuk mempertahankan. Kenapa tak boleh kita pertahankan pula? Kenapa kita nak biarkan dia hina pula para ulama? Hina ulama hadis. Kenapa? Kan apa hak dia? Kalau dia tak nak ikut, dan nantaklah, jangan sibukkan untuk timbulkan tajuk meragukan pula. Kerana orang yang berbahagia adalah orang yang mati, apabila dia mati bersamanya keburukan dia. Actually orang yang berbahagia adalah siapa? Bila dia mati, keburukan dia pun stop. Berkata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, dia kata, tuba liman mata wa mata tasma'ahu dhunubuhu. Berbahagialah bagi sesiapa yang mati dan mati bersamanya dosa-dosanya. Wal wailut tawilu, dan kecelakaan berpanjangan. Liman yamutu, bagi siapa yang mati. Wa tabaqa dhunubuhu, tapi kekal dosa dia. Mi'ata sanatin atau mi'atai sanatin, 100 tahun, 200 tahun kekal lagi dosa dia. Yu'adzabu biha fi qabrihi, dia akan diazab dengannya di dalam kuburnya. Wa yus'alu anha ilan qiradiha, dia akan ditanya mengenainya sampai benda tu habis tamat. Selagi tak selesai, akan ditanyalah dia pada sampai kiamat nanti. Akan ditanya berkenaan dengan apa yang dia tunjuk tauladan dan orang ikut follow. Jadi dan barang siapa yang memang membuat satu sunnah, satu kebiasaan mencela atau memaki ataupun memburuk-burukkan para ulama, okay, dan diikuti dia pada perkara ini oleh orang lain, maka dosanya dan dosa orang ikut perbuatan dia, okay, sekalipun dia dah mati dan jika dia mati tanpa bertaubat kan, dan orang berikut tu datang kan, jadikan itu sunnah sesudah dia tiada. Macam apa kita sebutkan, macam Rashad Khalifah yang asal Muslim, kemudian akhirnya mengaku jadi Rasul. Rashad Khalifah, dia kod 19. Dia pada zaman di mana orang tak ada komputer peribadi, dia ada komputer peribadi. Komputer peribadi dia ada huruf-huruf Quran. Dia bagi tahu Quran ni ada berapa banyak huruf dan sebagainya. Rashad Khalifah, dia in the end dia mengaku dia Rasul. Dia menjadi Rasul. Dia kata Muhammad ni adalah Nabi terakhir, aku Rasul, dia kata. Tapi sebenarnya kita tahu tak ada Nabi yang bukan Rasul. Tak ada Rasul yang bukan Nabi. Semua Rasul adalah Nabi. Sebelum jadi Rasul, dia mesti Nabi dulu. Tak ada tiba-tiba terus naik ranking jadi Rasul. Cuma bila kita tengok macam dia punya ni, apa benda dia buat dalam meragukan tentang Islam. Buku dia mana, kod 19. Dia persoalkan berkenaan tu. Dan orang ikut. Kasim Ahmad ikut dia. Ikut tulisan dia. Bukan pandai pun. Jadi basic bila kita kata benda dia dibuat, maka siapa yang follow kemudian dia akan jadi ikutan lah. Kan, mana lepas dia tak ada pun orang buat lagi apa benda yang dia tunjukkan. Dan diikuti keburukan perkara ni, maksiat ni sesudah dia tiada. Allah Ta'ala apa kita berlindung Allah Ta'ala daripada kehinaan yang macam ni. Ini akan bahaya sangat teruk. Kalau Ta'ala jadikan kita kena kesalahan, dihampunkan dosa kita, selesai, alhamdulillah. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala jadikan dosa kita tu bertirit-tirit akan dihitung kat atas kita, ini masalah. Okey.
Dan orang yang kita kata mencela para ulama ni, mereka ni sebenarnya adalah sejahat-jahat makhluk. Sejahat-jahat makhluk. Okey. Kerana dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad daripada Abdul Rahman bin Ghanam radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah Taala, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang bila dilihat mereka diingati Allah Taala. Wasyiraru ibadillah, dan seburuk-buruk makhluk Allah, hamba Allah adalah al-masya'una bin namimati, orang yang berjalan dengan namimah, dengan mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang mempecahkan atau memisahkan di antara orang yang berkasih sayang. Al-baghuna lil barra'i al-anat, yang melampau terhadap orang yang bersih, yang berdegil. Dia berdegil pula. Maksud dia mereka ni mencari keaiban, keburukan orang. Bagi orang yang mulia, bersih, tak ada benda keburukan, dia cari mana keburukan yang ada pada orang berkenaan. So ikut hadis Nabi SAW ni nyatakan dia adalah orang sejahat makhluk. Okay, nampak orang tu kita dah makhluk jahat. Okay. Keempat, dia adalah datang untuk apa? Perang daripada Allah Taala. Orang tu mendedahkan diri untuk perang, diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala nyatakan sebab Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafaz Bukhari, bahawa Allah Tabaraka Wa Taala telah berkata dalam hadis qudsi berkenaan, Nabi kata, Allah Taala berkata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang musuhi terhadapku, bagiku seorang yang aku lindungi. Man, orang yang bekerja untuk agama Allah Taala, memang bekerja, bukan dia pengamal tarikat yang nak suruh orang datang kat dia, bukan. Dia adalah orang macam Imam Bukhari, dia buat kerja tu adalah untuk agama semata-mata. Dia tak pernah pun datangkan, pada zaman dia buat kerja tu dahulu, tak ada pun idea bahawa zaman sekarang ni akan menjadi buku dia tadi pada rumah-rumah orang puji dan sebagainya. Tak pernah ada sebarang bentuk sedemikian menjadi sebagai dia punya kejaran. Sebab para ulama zaman dahulu dia tak ada idea tentang apa jadi pada zaman sekarang. Dia sedi percetakan lah, jual buku dapat duit, tak ada. Diorang tak cek makan dengan sedemikian. Bahkan kalau anda kata kalau kita baca apa, kisah tentang tajuk ni, ada tajuk dia, nama kitab dia Safahat min Sabrul Ulama, berlembaran-lembaran daripada kesabaran para ulama, karangan Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia dikarang berkenaan dengan tajuk macam mana para ulama zaman dahulu bersabar. Dia takkan minta-minta daripada orang, takkan cari duit daripada orang ramai, dia kesibukkan untuk menyampaikan agama. Sampai ada di kalangan mereka ni, duit dia habis, dia sayang kitab dia jual baju, dia jual sekian, duit kat rumah tak keluar. Jadi bila kawan-kawan cari, baru tahu dekat rumah dia tak keluar. Sebab apa? Sebab dia tak ada benda, tak ada pakaian, dah habis dia dijual. Dia sanggup, dia takkan jual kitab dia, tapi dia sanggup jual baju dia. Duduk diam dalam rumah, tak makan pun tak apa, asalkan ilmu yang dia belajari tadi, kitab yang dia ada takkan dijual. Sama macam tu sekali. Itu keadaan mereka. Mereka bukan cari name atau fame sama berkenaan. Mana ada orang ada dapat macam fame zaman sekarang kan. Jual buku, telah jual banyak sekian, Mana ada zaman dulu macam tu. Semua mereka bekerja untuk Allah Taala. Jadi bila orang datang dan cuba untuk ajak musuh dengan contoh ulama-ulama hadis, maka Allah Taala dah kata dah dalam hadis berkenaan, faqad adantuhu bil harb, aku dah ajak orang tutup perang. Kan? Bahkan sebenarnya selain dia itu, untuk orang-orang yang buat bekerja macam ni, dia dedahkan diri dia untuk disahut doa orang yang dizalimi. Mana orang tu alim, dizalimi, dianiaya, diburuk-burukkan, maka orang tersebut telah dianiaya. Maka orang yang membuat kata-kata buruk kepada para ulama tadi, dia dedahkan diri dia kepada doa orang dianiaya. Dan bukan orang biasa, bahkan dia adalah doa dia daripada orang alim yang dianiaya. Ya. Kerana doa orang yang dianiaya bukan tiada di antara dia dengan Allah Taala sebarang hijab. So bagaimana dia dengan doa orang yang lindungan Allah Taala, yang Allah Taala kata dalam hadis yang kita sebutkan tadi dalam Bukhari, Nabi kata, Allah Taala kata, wala in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta aku apa-apa pasti aku berikan dia. Wala in ista'adani la'uidzannah, kalau dia minta perlindungan dengan aku apa-apa aku pasti akan lindungi dia. Ya. Berkata Imam Ibn Abbas Al-Hasan bin Sufyan, ya, kepada orang yang beratkan ke atas diri dia, duk cakap-cakap tentang dia. Dia kata, ya hadha, wahai engkau ni, dia kata, qad tamaltuka wa ana ibnu tis'ina sanah.
Dia kata aku ni tanggung, aku layan kau cakap, aku biarkan kau kata-kata. Dan sedangkan aku ni 90 tahun, umur aku 90 tahun, maka takutlah engkau pada Allah Ta'ala tentang orang-orang tua, dia kata. Jadi dia kata boleh jadi disahut pada engkau nanti satu doa. Nanti Allah Ta'ala sahut untuk orang tua-tua ni doa ke atas engkau. Jaga-jaga, dia kata. Ya. Dia, zaman dulu dia kata apabila apa? Dia kata dahulu ni apabila tak setuju Sultan ke atas menteri Nizamul Malik. Sultan tak setuju untuk agihkan harta-harta yang banyak tadi kepada sudut pengajian ilmu. Raja tak setuju. Lalu menteri berkenaan jawab. Menjawabkan, dia kata engkau telah dia kata aku telah telah siapkan untuk engkau tentera. Aku dia kata aku siapkan untuk engkau tentera, ya. Yang mana dia tentera ni tadi ada panah yang tidak akan ditolak. Maksud doa-doa mereka ni tengah malam takkan ditolak. Maka ketika tu Sultan pun lihat balik silap. Dia pun bantu balik menteri berkenaan. So basically memang kita kata benda ni benda yang kadang-kadang orang tak terfikir. Pasal kita boleh cakap macam-macam tapi kita lupa sebenarnya orang tu adalah orang yang doa makbul. Dan kalau dia kata para ulama tadi tu kan masih hidup, maka bagaimana keadaan? Mungkin boleh maafkan kita. Tapi kalau ulama telah mati, macam nak maafkan? Kita kata macam-macam dan sebagainya. Okay? Baik. Bahkan Allah Ta'ala akan menghukum orang berkenaan dengan jenis amal yang dia buat. Kerana amalan yang dia buat adalah memburukkan para ulama. Okay, maka Allah Ta'ala akan balas balik dengan jenis amal yang dia buat. Ini memang kita kata memang akan jadi sedemikian. Pasal apa? Pasal akibat bagi satu perbuatan kita buat, maka Allah Ta'ala akan balas dengan apa perbuatan kita. Contoh kita tolong orang, bantu orang, Allah Ta'ala bantu kita. Kita lepaskan kesusahan orang, Allah Ta'ala lepas kesusahan kita. Itu sudut yang Allah Ta'ala akan berikan. Demikian kalau kita hina orang, Allah Ta'ala akan hina kita. Yang terutama para ulama. Dah bambus. Gini ke mak? Okay. Baik. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dia kata kita tinggalkan kata tu. Baik. Ketujuh antara perkara yang boleh berlaku pada orang yang balasan bagi orang yang memburukkan atau mempersendakan para ulama, terutama ulama-ulama hadis, ya. Dia akan dikenakan, dibalakan Allah Ta'ala dengan kematian hati. Hati dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, berkata Hafiz Ibn Asakir rahimahullah, dan kitab dia kata dalam menjelaskan ayat surah An-Nur 63, okay? Dia kata barang siapa yang melepaskan lidah dia, menuturkan lidah dia pada para ulama dengan keburukan, Allah Ta'ala akan kenakan dia sebelum kematiannya dengan kematian hati. Ya. Pasal benda ni, pasal kita kata pada Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala berikan gambaran sedemikian kepada siapa yang menentang Nabi, menentang akan perintah Nabi SAW. Dan surah An-Nur ayat 63, Allah Ta'ala nyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaklah berjaga-jaga orang yang menyanggahi daripada perintah baginda. Antusibahum fitnatun, bahawa menimpa mereka fitnah. Aw yusibahum azabun alim, ataupun akan menimpa mereka azab yang pedih. Maksudnya azab pedih lepas kematian. Rosak hati sebelum daripada kematian. Ini kena jaga, Okey. Dia kata kat sini Apa tengah cari kelas? Apa tengah kelas? Nampak lagi? Okey, baik. Dia kata kat sini okey. Dia kata maksudnya daripada ayat Quran tadi datang sedemikian maksudnya. Jadi kata telah berkata Makhlad, dia telah mencerita kepada kami sebahagian teman-teman kami, dia kata aku telah sebut satu hari di sisi Hasan bin Zakwan, seorang lelaki tentang satu benda yang tak elok. Maka dia kata, dia kata jangan kau sebut ulama dengan benda, berhenti, stop, dia kata jangan kau sebut ulama dengan suatu benda lalu Allah Ta'ala matikan akan hati kau. Tapi ini pada sudut tadilah ulama yang betul beramal dengan ajaran agama. Itu ulama hadis, ulama yang menjaga hadis Nabi SAW. Dan barang siapa yang mencela, yang ke-8 yang mencela para ulama, ya, kerana agama para ulama tadi, dan juga kata-kata mereka tentang hukum Allah Ta'ala, maka orang-orang yang pasal punca dia dengki apa benda, apa sebab dia tak suka dengan ulama hadis tadi,
Apa masalah dia? Apa benda yang dia tak puas hati? Itu sudut utama. Maksudnya bila dia cakap tentang takkanlah hafal, ini mesti tipu. Soalan, awak ada masalah apa sebenarnya? Apa masalah awak? Awak tak setuju tu sebab apa? Kalau kita bagi pada awak rujukan untuk cek balik cross reference apa yang Imam Bukhari riwayatkan dengan apa perawi-perawi yang ada di atas tu daripada tulisan-tulisan mereka yang serupa macam diriwayatkan. Awak boleh cek tak? Soalan. Itu balik pada asal. Cross reference kan apa yang ditulis. Dan bahkan Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau mengajar zaman dahulu, dia mengajar dengan lisan, dia tak mengajar dengan tulisan. Dengan hafalan dia je. Okey. Macam mana kalau kita lihatkan macam mana Imam Bukhari rahimahullah ketika mana dia sampai ke Iraq kan, bila dia masuk buat pertama kalinya, orang-orang di sana terkejut dengar tentang Muhammad bin Ismail al-Bukhari datang. So, dia test. Imam Bukhari datang, dia test dengan 10 orang datang, setiap seorang bawa 10 hadis, tanya Imam Bukhari, kenal tak hadis ni, tahu tak hadis ni. So, first person bangun, bila dia dah jumpa sembang, first person bangun tanya soalan, 10 hadis kan dengan sanad. 10 hadis dengan sanad. Kemudian second one bangun, third one bangun, sampailah 10 orang bangun bertanya soalan tentang hadis dan sanad. Dia baca hadis daripada sekian sabda Nabi. Semua orang yang bangun untuk Imam Bukhari rahimahullah tidak iakan, bahkan dia kata aku tak kenal hadis ni. So jadi ketika tu orang ramai macam takjub lah macam mana Imam Bukhari boleh sedar, sebab diorang dah terbalik dah rosak-rosakkan sanad-sanad hadis tadi supaya tak serupa, supaya tengok Imam Bukhari boleh tertipu tak. Tapi Imam Bukhari pula lepas dia kata aku tak tahu korang punya hadis tadi semua tak ada. Pasal kalau ikut riwayat orang ni tak ada riwayat hadis ni, kalau tak ada. Tapi Imam Bukhari betulkan balik. Dia kata tapi engkau punya nombor 1, orang ni punya nombor 3. Engkau punya nombor 3, orang ni punya 5. Dia betulkan balik 100 hadis tadi. Dengan sanad tu dia cross referencekan balik dengan lisan, bukan tulis lah. Dia cakap terus, dia kata engkau punya ni nombor 5 sekian. Orang ni punya sekian, nombor engkau sekian. Bayangkan macam tu punya kekuatan ingatan dia. Jadi kita kata benda ni tak ada sebab untuk orang tak puas hati dengan dia. So apa benda masalah orang ni tak puas hati dengan Imam Bukhari? Apa masalah dia? Okay? Jadi bila Imam Bukhari bekerja untuk agama dan dia jaga akan sumber agama. So yang kita tak puas hati dengan dia apa sebab? Kalau orang tu bercakap kan ke atas Imam Bukhari sebab dia dengki ataupun tak puas hati dengan kedudukan Imam Bukhari, dimuliakan, ya, maka dia kena sedar kat sini. Orang yang berkata-kata sedemikian, dia di atas bahaya yang sangat besar. Okay? Jika dia tahu. Dan dalam surah At-Taubah 65-66 Allah Ta'ala nyatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan hai Muhammad, adakah dengan Allah, bukti-buktinya, tanda-tandanya dan utusannya kalian buat uluk-uluk, buat gurau-gurau? Jangan kalian beri alasan kalian telah kafir sesudah mana kalian beriman. Ini dengan jelas Allah Ta'ala berikan amaran, sebab mempersendakan tentang tajuk sumber agama ni adalah benda besar, bukan benda kecil. Okay. Yang terakhir, yang ke-9 adalah Allah Ta'ala akan berkenakan kepada orang berkenaan dengan apa? Dengan buruk su'ul khatimah, penamat kehidupan dia dengan keburukan. Allah Ta'ala lindungi kita daripada perkara ni. Ini contoh diberi kat sini. Seorang hakim faqih mazhab Syafi'i, nama dia Muhammad bin Abdullah Az-Zubaidi. Ini terkenal lah, dia di antara ulama yang dekat Yaman, Az-Zabidi atau Zubaidi. Lahir tahun 710 dan dia buat penjelasan kitab Tanbih dalam 14 jilid. Dia mengajar, dia beri fatwa yang terkenal lah, dan banyak pelajar-pelajar dia di negeri Yaman, dan telah terkenal akan sebutan nama dia. Okay? Dan jauh dia punya terkenal jauh. Okay? Berkata Al-Jamal Al-Misri, okay? Annahu, bahawa sungguhnya dia syahadahu inda wafatihi, bahawa dia saksikan Muhammad bin Abdullah Az-Zubaidi ni ketika kematian dia. Ya. Dia ketika kematian dia telah bertukar lidah dia menjadi apa? Hitam. Okey, dan banyak di kalangan mereka mengatakan punca lidah dia jadi macam tu adalah kerana dia banyak berkata-kata buruk tentang Imam An-Nawawi rahimahullah. Semua tak ampunkan juga. Tapi daripada benda ni jelas daripada anak murid dia pun nampak benda berkenaan berlaku. Mana dia ulama sama ulama pun. Tapi kerana banyak sangat duk kata-kata pada Imam An-Nawawi rahimahullah, dijadikan kematian dia, bila mati Allah tunjukkan lidah dia hitam.
Ini benda-benda yang kita panggil apa? Benda yang kita patut bimbang. Sebab kita bercakap tentang para ulama ni, ia boleh saja menjadi sebab untuk kita mendapat bahaya sedemikian. Ya. Baik. Okay, bahaya antara bahaya bila orang tersebut, kita dah disebut pada pendahuluan tadi, apa sebenarnya bahaya bila orang tersebut kutuk-kutuk para ulama atau burukkan para ulama, terutama ulama hadis. Okey, dia kat sini ada beberapa bahaya yang orang kena perasan. Macam saya sebut tadi kan, dia perbuatan tadi untuk rosakkan sumber agama. Okey, jadi di antara bahaya yang berlaku ni adalah, pertama, akan terabai pengambilan manfaat dengan ilmu mereka. Nabi SAW telah mencela, telah melarang dari perbuatan mencela ayam. Bila ayam berkokok kan, kadang orang nak tidur lagi tapi ayam berkokok. So jadi adalah orang mungkin marah dan sebagainya. Maka dalam hadis Abu Daud kan, Nabi kata la tasbuddik fa innahu yuqidhu lis-salah. Yang kamu cela ayam jantan kerana dia mengejutkan untuk solat. Ya. Itu kalau sekiranya cela ayam, Nabi kata jangan. Ini macam mana orang yang mencela pewaris para Nabi, yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Tak pernah pun Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, semua para ulama hadis tadi bina untuk diri empire untuk dapatkan kekayaan. Macam orang kita tengah ikut MLM dan sebagainya kan, Atomi ke apa dan sebagainya. So ikut kumpulan-kumpulan tadi untuk kekayaan. Jadi basic dia, bila orang tu ikut benda macam ni, tak nak pula budak-budak ni cela, kena tipu dengan geng-geng apa yang kononnya ketahui tarikh anda ke dan sebagainya kan. Dia tak nak cakap. Sedangkan yang Imam Bukhari ajak kita terangkan mana hadis yang sahih, ini yang dia sibuk nak cela. Okay, bayangkan kalau cela ayam tu Nabi larang, bagaimana cela para pewaris Nabi yang menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan mereka ni adalah makhluk paling afdal sesudah para rasul dan para anbiya. Berfirman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah lebih baik, lebih elok kata-kata berbanding orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala dan dia beramal soleh. Dia ajak orang kepada Allah Ta'ala dan dia beramal soleh. Ya? Dan dia berkata semuanya aku di kalangan orang Islam. Dan imam-imam hadis, ulama-ulama hadis termasuk daripada kumpulan tersebut, yang tidak datang untuk ajak orang kepada diri dia. Ya? Tapi ajak orang untuk datang kembali kepada Allah Ta'ala. Kenal Rasul. Itu kepentingan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma nahnu laula kalimatul fuqaha." Laula kalimatul fuqaha. Tiada apa-apa kita ni kalau bukan kata-kata para fuqaha. Mana orang yang faqih agama, kalau dia tak bercakap, maka kita tak tahu apa benda nak buat. Tak tahu kita apa-apa. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah dahulu berkata, dunia semuanya adalah kegelapan kecuali majlis para ulama. Dia berkata dia kata inaman nasu bi syuyukhihim fa idza dhahaba syuyukh fama aman al-aish. Manusia ni sebenarnya bersama dengan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka. Bila mati semua syekh-syekh ni, guru-guru agama ni kan, yang bawa ilmu hadis tadi, maka bersama siapakah engkau akan hidup? Kalau kau tak hidup dengan para ulama, kau nak hidup dengan siapa? Okey. Dan dia kata bila yang kedua, yang ini yang kita sebut kepada awal tadi, perbuatan pertuduhan merosakkan penyaksian syarak, itu para ulama, saksi syarak. Dia adalah perosakan terhadap yang disaksikan, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Kita tolak para ulama, para sahabat Nabi ke, para ulama hadis ke, kita sebenarnya sedang tolak Quran dan juga hadis. Itu direct. Sampai kita jumpa kumpulan sesat kan, dia kata dia nakkan Quran, tapi tak nak para sahabat penjelasan. Dia suruh kita dengar Kahal Al-Kadzab bercakap. Ini Rasul berkata. Kita baca sabda Nabi, dia tak dengar. Ini gila dia kan. Jumpa dengan orang sesat dia macam tu lah. Dia nak suruh kita dengar dia punya hadis. Hadis Kahal kita kena dengar. Hadis Muhammad SAW tak nak dengar. Bahkan bila kita kata sudut masalah pemahaman kan, kita kena ikut pemahaman yang asal. Dan para sahabat Nabi adalah tempat dia. Kalau orang tu tolak para sahabat, bukan setakat pemahaman, Quran tu sendiri dapat mana? Quran ni dapat mana? Kita dapat mana Quran? Ada seorang tak, tapi saya tak pernah dedahkan audio dia. Dia ni orang ni bekas pengarah bank dekat Taman Tun Dato' Ismail. Dia bekas pengarah bank, dia tinggalkan solat lepas isteri dia mati kanser dia tinggalkan solat dia sekian, tak nak solat sebagainya. Lepas tu jadi kawan-kawan dia ajak jumpa. Saya jumpalah dekat salah satu rumah kawan dia dekat Sungai Pecala, sepadan Sungai Pecala Taman Tun.
Ada rakaman dia, kita buat dua sesi. Satu tu ada. Tapi saya tak edarkan. Saya tak edarkan apa perbualan tu kepada orang. Jadi bila kita bila sembang dan perbualan tu, first thing first saya nak fahamkan dia pasal masalah bila dia nak faham Quran, dia kena faham, dia kena ikut para sahabat. Jadi saya propose pada saya soalan. Saya kata, abang dapat Quran dari mana? Kalau abang tak setuju saya nak terangkan maksud Quran ni macam ni, para sahabat kata, yang sampai pada hadis Nabi SAW. Kalau abang tak nak penjelasan ni, abang nak dapat Quran ni, Quran dapat mana? Dia kata Quran memang dah ada. Quran memang dah ada, dia kata. Itu semua orang tahu Quran dah ada, cakap yang tu. Saya pun dalam Quran saya, dalam laptop saya ada Quran yang Quran resam imam atau mushaf imam yang dikatakan sebagai cebisan daripada mushaf yang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tuliskan, suruh tulis, kemudian edarkan ke seluruh pusat dunia Islam. Mushaf tu tak ada titik, tak ada baris. Tak ada titik, tak ada baris. So jadi bila dia kata Quran dah ada, saya buka Quran ni, saya bukakan dekat laptop saya tunjuk pada dia, saya kata, abang baca sekarang. Saya sudah baca tanpa titik tanpa baris, dia dapat mana Quran? Mana Quran dapat? Dia tak boleh baca. Dia tengok, dia tolong. Saya kata, kalau ini abang tak boleh baca, inna ke anna ke, ad-din ke alladzina ke, abang tak boleh baca ni, macam mana abang boleh kata saya nak faham Quran, saya tahu Quran? Kalau abang tak lintas para sahabat. Sebab para sahabat Nabi, dia orang yang hafal Quran untuk kita. Kemudian penjelasan sekali, lepas tu pada para ulama' selepas tu. Once kita tolak rantaian tadi, kan dari siapa, kita telah tolak apa? Semua agama. Habis, Quran pun tak ada. Saya ada pengikut Kahal Kadzab. Dia kata apa? Dia kata, saya tak nak daripada. Lepas tu anak saudara saya ada sekali. Dia kata, bang, saya dengan Rasulullah 41 orang. 42 orang, dia kata. Saya dengan Rasulullah ada 42 orang. Mana kita sekarang ni dekat Malaysia baca Quran, kita boleh baca saja. Orang yang ambil sanad hafal Quran atau ijazah hafal Quran tu, dia ambil bila dia habis hafal. Bukan tak habis hafal pergi ambil sanad buat apa? Banyak orang sibuk ambil sanad, kumpul kat rumah, dia lupa sebenarnya kalau anda kata awak ambil, awak ambil tu, tujuan sanad tadi nak bagi tahu bahawa pelajar tadi dah hafal Quran, macam mana guru tu dengar, macam mana guru dia dengar sampai Rasulullah. Itu baru kita ambil sanad. Kalau tak hafal, ambil sanad buat apa? Jadi kalau kita ikutkan sebenar, bila orang tu baca Quran macam mana Nabi baca, dia sebenarnya baca tu daripada guru dia kepada guru sampai Nabi. Dia kata 42 orang. Saya Rasulullah, Quran ni 42 orang. Kita nampak Quran dah bercetak, kita kata Quran dah bercetak, macam itulah Quran. Mana ada Quran lain? Awak tak tahu cerita ke? Jadi bila kita buka pada dia Quran tanpa titik dan baris, tak boleh baca. So kalau baca pun tak tahu macam mana, kena tengok apa para sahabat baca, macam mana meaning kita boleh pandai-pandai? Sebab tu kat sini bila orang tu rosakkan saksi bagi syarak, iaitu para ulama, dia telah rosakkan apa? Quran dan sunnah. Sebab ini membawa kepada merosakkan, dia rosakkan pembawa bagi maklumat tadi, dia rosakkan kepada apa benda yang dibawa dari syarak dan agama. Kerana ni apa dia kata disebutkan dia kata dia termasuk barang siapa yang menuturkan keburukan pada para ulama bahawa dia sebab untuk atheism ataupun terkeluarnya daripada agama, rosaknya pada agama. Siapa yang buat keburukan pada kata buruk pada para ulama, dia sebenarnya sedang merosakkan agama dia. Okay. Ni sangat jelas Okay, jadi ini keseluruhan yang disebut sebagai asbab ataupun kita panggil punca dan juga kesan, kan? Balasan dan kesan terhadap orang-orang yang mencela para ulama, terutama ulama-ulama hadis. Pasal kita kata kalau ulama ahli kalam tak ada pun tak apa. Ulama hadis ni penting sebab tanpa hadis Nabi SAW anda takkan dapat sampai kepada pengertian sebenar Al-Quran. Bahkan praktis agama anda pun tak tahu mana. Sebab tu bila orang tu kata start dia nak mainkan tajuk tadi, dia dah gagal. Sebab kalau kita kata kita bagi pada dia library pun sudah check balik apa yang Imam Bukhari hafal tadi betul ke tidak, dia pun tak boleh nak check. Dia pun tak tahu bahasa Arab pun untuk dia check. Cara asalnya macam tu. Okay? Sebab tu kena jaga-jaga. Okay? Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala, dia kata badiratun
mal'unah. Yang segera kena laknat, dia kata. Wahia takfirul ulama. Dia kata adalah mengkufurkan atau mengkufurkan para ulama dan merendahkan akan kedudukan mereka. Dan ini termasuk daripada amalan syaitan dan bab kesesatan dan penyesatan. Kerosakan, rosak dan kerosakan. Okay? Pasal apa? Pasal dia kata apabila dirosakkan akan saksi syarak, maka rosaklah apa yang disaksikan dengannya, itu agama itu sendiri. Okey. Akan tetapi orang-orang yang tertipu tak memahami dan tidak juga apa mendapatkan kepastian. Sebab ini banyak orang anggap benda ni adalah budak-budak muda biasalah silap. Oh tidak. Benda ni bukan tajuk dia, sebab once kita tolak para ulama tadi, maka rosaklah agama. Maka ulama ni ada sebenarnya akal pada umat. Dan umat ni takkan menghormati yang tak hormat akal mereka, dia takkan boleh kekal di atas muka bumi ini. Okay? Ini macam dikatakan dalam kitab Hormatul Ahli Ilmi, okay? Hormatul Ahli Ilmi, muka surat 319 320. Wallahu alam. Jadi secara asalnya itu yang kita nak sebutkan pada malam ni, sebab orang yang menuduh apa-apa keburukan kepada para ulama, terutama ulama-ulama hadis, sebenarnya mereka sudah rosakkan agama masing-masing. Ini yang pastinya, sebab cuba rosakkan sumber agama. Okey, baik. Baik, kita sampai situ. Kita baca insya-Allah. Harap malam ni line okey. Saya pun pelik juga, memang kita kata macam saya rasa ada kawasan pasal kawan kita daripada Singapura, dia kata dia tengok okey je. Tak ada sangkut pun. Jadi minta maaf lah, saya tak tahu kenapa. Tapi memang kita kadang memang kita dari start router dan sebagainya, tapi masih jadi macam tu juga. Okey. Okey, semangsa soalan, ada soalan ke tidak? Okey. Okey, Syapati tak tahu pasal agama pun cuba nak melukis whiteboard. Okey, ya, otak manusia ni kuat sebenarnya, cuma banyak dibazirkan pada benda yang salah. Peminat fanatik seseorang individu tu boleh hafal macam-macam info pasal individu, betul kan? Masih saya tengok ada orang, kawan saya dulu, dia hafal tentang Hindustan punya pelakon. Seorang tu hafal berkenaan dengan tajuk apa? Dia hafal tentang pemain bola. Sejarah pemain bola tu dia boleh sebut satu persatu. Daripada mula sejarah sampai sekian. Padahal pemain ni pernah main kelab mana sebagainya. Berapa gol, serius. Memang saya dengar kawan saya seorang tu. Tapi alhamdulillah, mujur sebelum dia balik ke Malaysia, Allah tak jadikan hati dia minat kepada hadis. So dia berhenti, sibuk minat kepada Hindustan dan juga bola. Ini kisah benar. Ada seorang kawan. Betul kan? Dia kata memang kalau dia memang minat betul, dia akan ingat lah. Tak minat dia tak ingat. Kalau kita minat, kita akan ingat. Kita akan tahu benda sekian-sekian sebagai tajuk ini, tajuk sekian. Orang tu hanya minat saja dia akan ingat. Tanpa minat dia tak akan ingat. Baik. Maksudnya Ustaz, ada yang tuduh Universiti Madinah baru ni, Ustaz ulas sikit. Dia masalah tuduhan kepada Universiti Madinah berdasar kepada tajuk panggil kononnya syllabus tu menyebabkan pengkafiran orang lah, pembunuhan dan sebagainya. Semua tu adalah ayat lama. Ayat lama. Yang kalau kita tengok balik pasal orang yang bercakap tu, dia memang dia belajar dekat Sulatiyah dekat Mekah. Yang memang guru dia dahulu memang buat macam tu juga, tuduhan kebukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuma anak guru dia tu ada puji pula kan. Ali Al-Maliki, Alawi Al-Maliki, ada salah seorang daripada itu, dia puji Muhammad bin Wahhab, dia kata imam tauhid, imam dakwah. Tapi kadang-kadang orang ni macam kadang-kadang cakap ketika ni lain, ketika ni lain. Benda tu tak timbul tajuk pun. Kalau kita tahu nak yang bahaya kan. Bahaya yang besar dia adalah balik belajar daripada tempat belajar tadi, balik sembah kubur. Itu lagi dahsyat. Kalau orang tersebut dia tersalah dan ijtihad, salah hukum, ringan lagi berbanding dengan balik-balik buat syirik. Balik-balik belajar tiba-tiba suruh wali-wali. Tak minta pada Allah, minta pada wali. Itu lagi dahsyat. Kenapa tak bercakap macam tu? Sedangkan bila kita tengok dengan jelas kan, ataupun balik-balik belajar, tiba-tiba balik bergendang. Jadi macam Kristian. Tak tahu apa dalam kitab ajaran mereka, tapi sibuk dengan menasyid. Jumpa duduk je, dia terus sibuk menyanyi. Apa benda? Baik itu yang dikatakan sebagai bahaya. Merosakkan agama sampai jadi apa? Sampai jadi orang tidak lagi tahu agama tu apa. Duduk dia berqasidah. Duduk qasidah.
Sembah kubur lah tu. Minta pada orang dalam kubur tadi, bukan tak sembah apa bendanya. Dia minta wahai Tuan Syekh dan sebagainya. Tak sembah apa benda lagi. Minta pada wali tu. Wali yang mati. Baik minta pada malaikat yang ada kat sebelah. Kenapa minta pada wali? Wali tu dah mati. Kenapa awak minta pada wali tersebut? Minta lah malaikat sebelah awak. Bang. Nanti subuh kan naik. Saya ada hajat. Tolong bagi tahu pada Allah Ta'ala. Kan baik cakap yang hidup. Kenapa minta pada yang mati? Kan? Ini sudut sebenar. Kalau anda kata nak bincangkan, bahaya tadi, kan sudut dia katalah macam-macam kan. Kalau anda kata sebutan tentang masalah orang tu menjadi kufur dengan kata-kata sekian. Atau orang tu menjadi terkeluar agama. Kita jaga dia. Silibus pengajian Madinah tu menjaga orang jangan terkeluar dari batasan iman. Dia jaga. Bukan menjadikan orang tu buat perangai yang menjadi keluar daripada iman. Seperti yang diajarkan di Hadramaut ke di mana-mana kan, tempat-tempat yang ajaran golongan-golongan tarekat ni, bila diorang akan buat benda berkenaan. Kan sibuk dengan ziarah kubur, minta kat kubur. Kenapa tak minta di masjid? Itu sudut yang kena faham. So, kalau ni kata dia sudut bahaya, kalau nak bincang bahaya, perbahasan dia akan timbul adalah mana lagi bahaya. Kalaulah silibus Universiti Madinah tadi menjadikan orang kata dia balik belajar, dia kata ini bid'ah. Benda Nabi tak buat, para sahabat tak buat, dia datang dia kata ini bid'ah. Nabi tak ajar. Ini tak sunnah. Dengan orang tu balik belajar, sembah kubur. Cari kayu kokak ke, jual kayu kokak. Kayu kokak ni macam Panadol. Kan? Dia jual kayu kokak kan. Kayu ni ada khasiatnya. Jadi, mana lagi bahaya? A kata pada benda tak boleh tu, tak boleh. Cakap terus terang, yang haram tu haram, yang halal tu halal. Menjaga iman, jangan sampai terosak. Dengan B, balik belajar, ajak orang untuk membuat perkara yang CP-CP syirik. Ya, kalau syirik kan, dia syirik betul. CP-CP syirik. Mana daripada minta, Ya Allah, aku susah. Wahai Tuhan, tolonglah saya. Saya susah ni, Ya Allah. Bukan, Ya Allah, wahai Tuhan. Mana lagi masalah? Sebab kita balik pada asal, bahaya sebenar adalah manusia tu mati syirik. Kalau anda kata orang tu berdosa, Allah tak boleh ampunkan lagi. Dia berdosa boleh ampun lagi. Dia salah cakap, Allah tak boleh ampunkan lagi. Hatta dia berzina, minum arak, berjudi, Allah tak boleh ampunkan lagi. Tapi kalau mati dan kena syirik, takkan diampunkan. So, soalan patut dikeluarkan adalah, mana lagi bahaya? Diskusi patut dibuat, mana lagi bahaya? Berkenaan dengan balik belajar, tolak adat-adat resam masyarakat, tidak mahu melaksanakan perkara-perkara yang bid'ah, atau tidak menerima ijtihad sebahagian para ulama', dia berbanding dengan balik-balik belajar, sembah kubur. Tawaf di kubur, minta pada orang mati dalam kubur. Mestilah yang sembah kubur tu bahaya. Sudut itu pun simple je, takkan tak tahu. Pasal orang yang macam tadi kan, dia silap. Ulama tadi ijtihad, dia ijtihad. Dia fikir salah. Dia tersilap tentang ijtihad tadi, itu boleh diampunkan lagi. Dia keluarkan pendapat yang salah, boleh diampunkan. Tapi kalau dia sembah selain Allah Ta'ala, dia rayu selain Allah Ta'ala untuk selamatkan dia, ini adalah bahaya paling besar. Sebab tu kena tengok kat situ. Awak cakap bahaya tu buat apa? Kan? Belajar kitab, boleh cium batu nisan. Belajar kitab, pegang benda ni. Sedangkan ibarat ulama' macam Imam Nawawi rahimahullah, dah sebut terang-terang dah. Berkenaan menyentuh batu nisan, menyentuh tempat-tempat apa kubur dan sebagainya, adalah perbuatan Nasrani. Terang-terang dikata sedemikian. Tapi masih lagi ada orang nak buat juga. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak kita kongsi hadis, tapi kita tak cakap dengan penuh, hanya isi kandungan. Ini selalu terjadi dalam perbualan biasa. Jazakallahu khair. Ikut kepada apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, periwayatan hadis dengan makna dipanggil. Periwayatan hadis dengan makna adalah dibenarkan. Riwayatkan hadis dengan makna. Sebab tu Imam Bukhari sendiri, kalau anda perhatikan cara dia, bila dia kat sini sudut, kadang-kadang ada separuh para ulama menangkan Sahih Muslim atas Sahih Bukhari. Kalau dari segi sudut masalah bercantum sanad, dalam masalah kekuatan penghafal dipercayai, dalam masalah tak ada kejanggalan sebagainya, Imam Bukhari menang. Tapi Imam Muslim ni dimenangkan dua sudut. Pertama, susunan bab, yang ada separuh para ulama kata bukan Imam Muslim yang buat, tapi dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah dan atau ulama yang lain. Lepas tu kedua, benangnya Sahih Muslim ni adalah dari segi sudut masalah Imam Muslim tidak setuju atau tak suka
atau tak benarkan periwayatan hadis dengan makna. Dia mesti dengan lafaz macam mana Nabi sabdakan. Dia pegang macam tu. Imam Bukhari pula sebaliknya, dia memang kadang-kadang kalau siapa yang tak pandai, kenapa Imam Sahih Bukhari tidak jarang dijadikan sebagai kelas pengajian. Kes dia sebab Imam Bukhari satu hadis tu dia boleh potong 3. Dia bawa riwayat datang, first part hadis tadi dekat awal bab kitabul iman contohnya. Separah kedua hadis tadi mungkin bab yang hujung sekali. Second part mungkin tempat lain. Dia Imam Bukhari dia boleh potong-potong hadis berkenaan. Kalau siapa beli kitab Fathul Bari ke, dia akan tulis kat situ hadis ni sebenarnya kat mana, muka surat berapa, nombor berapa sebenarnya. Pasal dia akan potong hadis tadi, letakkan portion yang dia nak pada bab itu saja, dia akan tinggalkan kat situ. Itu perbezaan Bukhari dan Muslim. Sebab tu Imam Muslim punya hadis lebih mudah dipelajari, sebab dia akan letak lambakkan semua sekali kat situ, daripada awal hadis sampai akhir hadis. Awal hadis sampai akhir hadis dia akan letak sekali. Itu beza dia lah. Sebab tu kenapa kalau kita kata kalau dalam perbualan biasa, ya tak apa. Cuma kalau kawan kita kata nanti aku nak rujukan, nanti kita pastikanlah rujukan tu ada. Kita pastikan rujukan tu ada untuk kita rujuk balik, bagi tahu pada dia apa sumber kata-kata kita tadi, di mana duduk dia. Kita patut bersedia macam tu. Balik pada asal kita dengar hadis dan sebagainya, kita cari sumber dia dan hafal balik. Kan pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan apa? Dan hadis mutawatir 14 orang, lebih 14 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Nabi kata apa? Nadarallahu mura'an. Allah Ta'ala bahagiakan seorang yang sami'a minna syai'a, dengar dari kami satu perkara, satu benda. Allah Ta'ala bahagiakan orang yang dengar dari kami satu perkara. Fawa'aha, ditumpukan akan pendengaran dia. Fahafidhaha, dan dia hafal. Kan? Fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan balik sebiji macam mana dia dengar. Maksud dia ini saranan untuk kita menghafal hadis. So pada diri kita semua ni yang datang hadir kelas ni, kita patut ada keinginan untuk menghafal hadis Nabi SAW, untuk kita sampaikan balik macam mana Nabi SAW katakan kepada para sahabat. Itu basic yang patut kita adalah. Kita patut 1 ke 2 hadis kan, seminggu, sebulan ke, ambil lah 1. Kena ada satu keprihatinan. So, moga-moga kita termasuk dalam orang-orang yang Nabi sebutkan sebagai dibahagiakan, bahkan mendapat syurga, mendapat syurga yang khusus. Kerana Nabi kata dia hafal apa Nabi katakan, sampaikan balik macam mana dia dengar. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I found the rabbit. Yeah.